untuk ah, boleh boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh dengar tak? Assalamualaikum. Boleh dengar Okey. Waalaikumsalam, dengar. Okey, yang pertamanya saya minta maaf sebab apa ada masalah teknikal. Saya dah masuk tapi suara saya tu tak keluar. Pakai telefon boleh, pakai laptop tak boleh. Tapi alhamdulillah dah. Ini pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi bersama pada malam ni meluangkan masa untuk sesi taklimat untuk libat urus antara JKM dan juga pihak sekolah bersama ibu bapa lah. Untuk makluman, pada awalnya pihak sekolah telah merancang untuk menjalankan sesi orientasi yang seharusnya berjalan pada hari ini, iaitu pada siang tadilah. Tetapi saat-saat akhir ada satu taklimat dihadiri oleh satu bersama Balan Pengarah Pelajaran Negeri Melaka, minta supaya tidak ada program tersebut tidak dijalankan kerana sesi endemik berjalan akan berlaku pada bulan April. Jadi segala program-program tidak boleh jalan selagi sebelum April. Sebab itulah kita terpaksa batalkan dan kita gantikan sesi libat urus. Okey, Cikgu Fazlina, saya minta untuk paparkan slide. Okey, terima kasih Cikgu Fazlina. Okey, taklimat pengoperasian sekolah ya. Saya teruskan. Okey. Kita pergi kepada perkara pertama iaitu kehadiran murid tahun 2002-2001 iaitu pada 21 Mac 2022 ni bukan 2021. Okey. Ada dua kumpulan yang akan naik sekolah iaitu tanpa penggiliran dan juga yang bergilir. Yang tanpa penggiliran iaitu prasekolah, PPKI, tahun 1, tahun 2, tahun 6 dan juga semua murid yang mendapat RMT iaitu makanan tambahan lah, rancangan makanan tambahan. Yang mana-mana pelajar dapat RMT mereka akan datang lah. Guru-guru kelas akan maklumkan siapakah pelajar RMT tersebut. Okey, bagi bergilir iaitu tahun 3, tahun 4, tahun 5. Ianya bergilir antara kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A dan juga kumpulan B. Okey. Saya rasa benda ni benda tahun lepas juga, perkara tahun lepas. Apa dah maklum yang tahun 3, 4 dan 5 memang bergilir lah. Kumpulan A dan kumpulan B ini tak ada terlibat dengan pelajar satu lah. Yang penting kita tengok pelajar satu akan hadir penuh. Pelajar tahun 1 akan hadir penuh lah. Okey, teruskan. Okey, inilah kedudukan kelas untuk tahun 2022 dan juga 2023. Baik, ini adalah kedudukan kelasnya. Ibu bapa jangan risau. Kami akan sediakan video tersebut. Video tersebut ada memaparkan perkara-perkara yang kita bentangkan. Inilah kedudukan kelas tahun 1. Kalau tengok, pelajar akan masuk pada pintu pagar. Mereka akan berjalan terus. Mereka akan bekerja kelas-kelas ini. Semua kelas tahun 1 berada di blok bahagian bawah. Bahagian bawah semua sekali sebab kita tak nak pelajar-pelajar ni terbeban lah. Jadi kalau ibu pelajar guna beg tarik memang sesuai sangatlah. Jadi tak adalah berat brek untuk pelajar tahun 1. Semua kelas di bawah. Itu kedudukan kelas dia. 1C, 1A, 1D, 1E, 1B, 1P dan juga 1G. Untuk makluman, 1G ini adalah kelas DLP, Dual Language Program, di mana kita akan tempatkan pelajar-pelajar yang akan mengikuti kelas DLP. Mana ada beberapa pelajar saja yang ditawarkan sesuai mendapat tinggi yang tinggi, kita akan letakkan untuk mereka belajar menggunakan bahasa Inggeris untuk pelajaran sains dan juga matematik kelas tinggi. So, ini akan berkurang nanti. Jadi, selepas pelajar naik sekolah, kedudukan kelas adalah tetap, tidak berubah. Tidak ada streaming, tidak ada kelas nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak ada. Yang kita ada cuma kelas DLP.
Dan sekiranya berlaku pergerakan pelajar, itulah merupakan pergerakan pelajar untuk kelas LP saja. Bukan kita gerakkan pelajar mengikut hak kelas. Hak kelas semua sama. Dalam kelas tu ada pelajar semua campur kat dalam. Tak ada pelajar yang diasingkan. Kecuali kelas di LP saja. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, kedudukan kantin. Kantin berada di sana. Tapi buat masa ni pelajar tidak dibenarkan ke kantin lah. Pelajar akan makan di dalam kelas, di meja masing-masing dalam kelas. Makanan akan dihantar oleh pengusaha kantin daripada kantin ke kelas. Ke kelas. Pelajar akan makan di kelas lah. Jadi pelajar tak keluar pun. Cuma pelajar akan keluar ke depan kelas je, ada pipe untuk basuh tangan. Jadi mereka tak pergi ke tandas pun. Tangan dekat depan kelas. Jadi ibu bapa bolehlah bekalkan dengan kain supaya lepas pelajar basuh tangan, dia boleh laplah mulut dia dan tangan dia supaya tak basah. Okey, boleh teruskan Cikgu Lina? Okey, etika pakaian. Okey, ini merupakan kedudukan lencana dan tanda nama. Saya rasa dalam grup-grup kelas ada guru-guru yang sharekan. Name tag lencana di poket, manakala name tag di atas lah, di atas poket. Di belakang poket lah. Tak perlulah saya sebut kanan ke kiri. Sebab belakang poket tu memang dah tipe dia. Jahit saja kat situ. Kalau pergi Bilun ke mana ke dah siap jahit dah. Hantar dia kat dia. Boleh jahitkan. Okey, kelonggaran peraturan masih diguna pakai. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Pakailah pakaian yang sopan. Tidak ada murid dengan surat permakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Okey, yang ini saya nak tegaskan sikit. Memang pelajar sekiranya tidak hadir, ibu bapa bagi surat bimbangan COVID, kita tidak dikira sebagai pelajar itu penting. Tapi sekarang ni dah lama lagi kita akan masuk ke tahap endemik. Jadi saya rasa ada baiknya kalau ibu bapa membenarkan pelajar ke sekolah lah. Sebab kat sekolah kita memang menjaga SOP-nya, ada SOP-SOP ketat yang kita jagalah untuk pelajar ni. Dan kita sentiasa bekalkan pelajar dengan sanitizer dalam kelas dan meja pelajar juga disanitize setiap hari oleh guru. Okey. Ada yang bertanya ke pasal DLP ni tadi? Sekejap, saya tak tengok pula soalan. Saya akan jawab soalan nanti yang pada akhir nantilah. Saya nak bertanya boleh tanya kat situlah chat. Okey, murid dibenarkan memakai pakaian baju sukan sekolah atau baju unit uniform masing-masing sekiranya pakaian yang ada dah tak sesuai dipakai, dah sempit mungkin. Tapi setahu saya ni baru buka sekolah ramai yang beli baju kan. Tapi kalau katakanlah belum beli baju jangan pening-pening je parent, pakai aja baju sukan sekolah yang lama abang dia punya ke pakai saja tak ada masalah. Gaji pun tak masuk lagi, saya pun tak beli baju anak saya lagi, pakailah baju lama. Okey, murid yang dibenarkan memakai baju yang ada logo berkaitan sekolah saja. Jadi baju Atromin ke, baju Boboiboy ke jangan pakailah. Pakailah baju yang ada logo sekolah sebaik-baiknya lah. Baju kakap ke, baju PRS ke ataupun baju sukan sekolah, baju PJ, ada kaitan lah. Baju lama pun tak apa. Logo sekolah lama dulu pun ada, pakai je tak masalah. Jika seluar atau kain sekolah tidak muat, murid boleh memakai seluar sukan sekolah. Seluar sukan sekolah, seluar track shoot tu. Jangan pakai seluar jeans pula atau seluar-seluar lain. Kelas seluar sukan sekolah. Untuk yang kalau tak muat seluarnya atau kainnya dah sempit. Kita bagi kelonggaran ini kepada pelajar. Okay, teruskan. Sekiranya pakaian sukan atau unit uniform tidak sesuai lagi dipakai, murid boleh memakai baju t-shirt putih dengan seluar sukan atau seluar sekolah. Okay. Ini maksudnya nak beli baju uniform yang baru, kita macam belum kemampuan, boleh pakai t-shirt putih, tak ada masalah. Pakai t-shirt putih lengan pendek boleh, lengan panjang boleh. Pakailah dengan sporting shoot atau seluar. Memakai kasut adalah wajib, murid tidak boleh memakai slipper atau sandal terbuka. Jadi kena pakai kasut lah. Tak dibenarkan pakai sandal ataupun kasut terbuka lah. Teruskan. Okey. Ini adalah waktu pelajar
pagar sekolah dibuka. Itu pada jam 6.50, pagar akan dibuka, pelajar akan beratur di bawah kemah tersebut dan pada 7.30 pagar akan ditutuplah. Sekiranya pagar ditutup, pelajar lambat sampai, boleh masuk ke pintu yang ada satu lagi guard, pintu sekolah utamalah. 7.30 sebab cikgu-cikgu akan bergegas masuk ke kelas untuk mengajar. Jadi kita akan gunakan guard satu lagi untuk tak apa, lambat pun datang saja. Lambat masuk dekat guard akan marah. Ni pintu pagar dia, pintu pagar A dan juga pintu pagar B. Okey, pelajar tahun 1 dia akan masuk pintu pagar yang ada kemah. Masuk situ, scan suhu dan masuk. Untuk makluman, scan suhu kalau ikutkan sekarang ni tak perlu lagi, arahannya tidak perlu scan suhu, tetapi untuk langkah berjaga-jaga, besar minta supaya diambil di depan sekolah untuk mengawal suhu pelajar lah. Itu saja. Tak ada dalam sekolah kita tak ambil lagi dah. Okey, laluan murid. Untuk tahun 1, tahun 1 dia akan lalu sebelah kanan makmal komputer. Tadi ada masuk dia pintu pagar tu ada makmal komputer, mereka akan lalu di sebelah kanan. Jangan bimbang, pada hari pertama tu ada guru-guru yang akan mengiringi pelajar ke kelas masing-masing. Untuk tahun 1 ni lah. Kita tahu tahun 1 aja, kita akan iring, kumpulkan dalam 5-6 orang, terus bawa ke kelas. Tu guru-guru akan iring pelajar. Kalau benda orientasi boleh berjalan hari ni, semua ni kita akan ajar pelajar. Tapi tak apa, saya akan sediakan guru-guru untuk mengiringi pelajar ke kelas tahun 1. Okey, teruskan. SOP masuk sekolah. Okey, imbas suhu, kalau suhu 37.5 tak dibenarkan masuk, ataupun bergejala batuk, demam semua juga tidak dibenarkan masuk. Jadi kalau ibu bapa hantar anak tu, janganlah gerak terus, tengoklah anak tu mana kan. Kalau tak nanti cikgu kena call balik, kena patah balik ambil anak kan. Rasa anak okey dia jalan. Okey, teruskan. SOP balik sekolah. Ini untuk baliklah. Sama waktu sekolah. Ini di bawah kemah. Saya maklum kemah yang kita ada ni agak ulur, tapi kita akan pantau keselamatan pelajar. Macam mana pun tak keselamatan pelajar memang utamakan di sekolah. Mana-mana pun kalau kementerian dia akan tanya, kita akan maklumkan yang pertama keselamatan. Kalau PDPC pun dah jatuh nombor 2, nombor 3 dah. Yang pertama keselamatan. Sebab kalau tak selamat, pelajar pun tak selamat, tak ada effect kan. Okay, yang pertama penyurayan murid secara berperingkat, iaitu peringkat ni mana tahun 1 dulu, kemudian tahun 2, tahun 3, tahun 4, 5 dan 6 terakhir sekali lah. Supaya dekat depan ni tak crowd sangat. Tahun 1 keluar, baru dah habis, baru tahun 2 keluar. Jadi tak ramai sangat di depan. Pelajar akan berduduk beratur kat situ. Ruang menunggu dalam kawasan sekolah, sistem panggilan akan digunakan. Jadi pada yang lepas kita gunakan kaedah pelajar ibu bapa bawa tanda nama supaya mudah panggil. Kita galakkan ibu bapa bawa tanda nama, bawa kertas macam ni, tulis nama anak dan kelas. Jadi lebih mudah. Ibu bapa tak payah pergi ke depan pun, duduk kat motor angkat aja tanda nama dan juga kelas anak, cikgu akan panggil. Itu lebih mudah. Jadi ibu bapa tak perlu berasak-asak di pagar. Jadi kalau nampak ada parent bawa tanda nama, kita akan utamakan panggil. Walaupun ada parent kat depan pagar, kita tak akan utamakan panggil anak. Kita akan utamakan yang bawa tanda nama tersebut sebab lebih mudah. Jadi tak payah nak jerit-jerit, bisik-bisik kat cikgu dah. Angkat aja, cikgu turun panggil anak. Lebih mudah. Jadi saya galakkan ibu bapa tahun 1, sediakan tanda nama masa nak ambil anak. Nama dan kelas kat mana. Jadi senang cikgu panggil terus. Okey, teruskan. Okey, jadual waktu balik. Ini jadual waktu balik. Isnin, tahap 1. Tahap 1 12.20. Diikuti dengan 12.40 pada Selasa, Rabu dan Khamis. Dan hari Jumaat balik awal sebab solat Jumaat. 11.20 dah balik. Ini jadual balik dah. Nanti saya akan minta guru-guru saya bekalkan dekat dalam grup kelas supaya boleh rujuk kat sana lah. Pergerakan waktu balik. Ini pergerakan. Isnin 12.10 tahun 1. Selasa, Rabu, Khamis 12.30. Okay, kalau kita tengok baliknya pukul 12.10 kat atas 12.20. Tapi kita cepatkan 10 supaya tak bertempur dengan tahun lain. Yang satu diawalkan 12.10. 12.30. Tahun 2, 12.40. 11.10. Ni waktu tahun 1 balik. Dia lebih awal daripada kelas-kelas yang lain. Awal 10 minit pada waktu balik.
supaya tak bertembung. Teruskan. Okey, SOP PDPC di dalam kelas. PDPC ni pembelajaran dan mudah acara. Okey, SOP dalam kelas wajib pakai mask, wajib pakai mask, duduk di kursi dan meja sendiri, tidak bersembang, tidak dibenarkan berkongsi alat tulis, minuman dan makanan, selalu cuci tangan, tidak dibenarkan keluar kelas kecuali ke tandas. Jadi, uh, cikgu akan maklumkan kepada pelajar, tapi bapa pun sentiasa ingatkan pelajar, jaga gerak, jangan share dengan kawan. Nanti kalau ibu bapa dah pesan, ianya lebih mudah bila cikgu pesan benda tu selari. Ibu bapa pesan, cikgu pesan benda yang sama juga. Jadi bila selari ni pelajar terima maklumat tu satu. Sebab kadang-kadang bila maklumat tu tak selari, cikgu cakap lain, mak bapak cakap lain jadi masalah. Sebab pelajar ni dia percaya cakap cikgu dia je. Walaupun saya cikgu, anak saya tak dengar cakap saya. Dia dengar cakap cikgu sekolah. Jadi biar selari. Ibu bapa cakap yang sama, cikgu pun cakap perkara yang sama. Jadi selari senang. Okay? Teruskan. SOP di Padang ni sekiranya pergi PJ lah. Untuk tahun ini aktiviti PJ dibenarkan berjalan. Dibenarkan berjalan. PJ pakai baju PJ lah. Baju PJ. Kalau belum beli pakai t-shirt putih, tak ada masalah. Pakai t-shirt putih. Beratur di luar kelas, tunggu guru, ikut laluan keluar dan masuk padang yang ditetapkan, sanitasi tangan di zon sanitasi. Untuk ke Padang, sebelum pelajar pergi ke Padang, dia sanitasi tangan dekat pondok. Dia pergi Padang. Habis aktiviti Padang, sebelum aktiviti juga, barang-barang tu akan disanitas. Sampai ke Padang, dia buat aktiviti, lepas balik, sanitas tangan sekali lagi dan barang-barang juga akan disanitas. Memang akan disanitas barang-barang ni. Jadi, walaupun berkongsi barang tu memang dari. Okay? Teruskan. Waktu rehat, murid makan dalam kelas, menu diberi sehari sebelum hari persekolahan. Jadi, ibu bapa alert dengan grup kelas, aku akan naikkan menu untuk besok, untuk makanan, terpahan makanan, jadi boleh ingatkan nak beli atau tidak, ataupun bawa bekal. Murid dibenarkan membawa bekal sekiranya tak nak beli makanan kantin. Boleh. Kita pun galakkan pelajar ni bawa bekal. Terusnya murid makan di bawah sediaan guru. Cuci tangan sebelum dan selepas makan. Yang saya bagi tahu tadi, pelajar akan cuci tangan di depan kelas dia je. Bukan pergi tandas. Depan kelas dia saja. Cuci tangan terus masuk dalam. Lepas makan, basuh tangan. Kalau pelajar bawa bekal, pastikan pelajar tu bekal yang mudah pelajar uruskan lah. Tahun 1 kadang dia susah. Jangan ikat-ikat, masuk dalam bekal yang mudah. Dia buka, dia makan dan tutup. Ni keadaan dalam kelas lah. Dan pesan anak-anak, makanan jangan kongsi dengan kawan. Kita tahu ni satu perkara yang tak baik lah. Kita terpaksa bagi tahu pelajar jangan kongsi makanan. Biasa kita galakkan pelajar kongsi makanan, tapi dalam keadaan pandemik ni, pesan anak-anak jangan kongsi makanan. Makan masing-masing. Okay, teruskan. Okay, saya tertinggal tadi pasal makanan. Setiap hari harga makanan dia kekal, tetap RM3. RM3 untuk menu ni. Tu makan RM2, air RM1. Kecuali dia beli air Milo. Air Milo RM2. Jadi RM4 lah kalau nak air Milo. Kalau air mineral RM1, dia makan RM2. Jadi RM3 lah. Bekal anak RM3 dah cukup dah. Pagi-pagi cikgu akan ambil order. Berapa ramai nak order, cikgu akan ambil order, ambil duit dan hantar ke kantin. Makanlah waktu rehat. Okay, teruskan. Teruskan. Okay. Ini adalah ujian kendiri COVID. Okay, ibu bapa tahun 1 jangan terkejut. Ini adalah perkara dah jadi biasa dah tahun lepas kami jalankan. Cikgu-cikgu jadi doktor sekolah sebelum ni. Tapi akhirnya ibu bapa akan jadi doktor kat rumah. Okay. Setiap hari Selasa akan kita pilih 10% pelajar daripada jumlah kehadiran. Contohnya hari itu 800 orang datang. 80 orang akan dipilih secara rawak untuk diberikan test kit COVID untuk dibawa balik dan menjalankan ujian di rumah dengan ibu bapa. Jalankan ujian kat rumah, dah biasa kan. Kemudian ada kertas untuk pelajar tersebut tulis sama ada negatif atau positif. Kiranya positif maklum kat cikgu lah. Dalam grup WhatsApp boleh.
cikgu anak saya positif tak boleh pergi sekolah. Kalau tak ada, kalau bukan positif besok pergi sekolah lah. Dan serahkan slip tersebut keputusan kepada guru kelas, supaya guru kelas boleh serahkan kepada guru kesihatan. Setiap hari Selasa kita akan bagi. Jadi buat ujian tu pada hari Rabu kita akan dapat result dia. Okey. Ujian yang dijalankan adalah ujian saliva test yang highly pelajar memang dah biasa. Tapi mungkin pelajar tahun 1, kalau tahun lepas prasekolah dekat Akad Rambai memang kita dah buat. Saya teruskan. Okey, sebelum saya pergi jauh, jangan risau, kita akan bekalkan dengan video kaedah buat ujian tu lah. Saya rasa ibu apa sudah biasa dah dengan ujian saliva test. Okey, seterusnya guru kenali murid bergejala. Ini murid bergejala di sekolah lah. Dah sampai sekolah, sebelum sampai sekolah dia sihat. Sampai sekolah tiba-tiba demam, semua, batuk. Kami akan asingkan dia ke bilik isolasi, ada bilik khas, bilik kesihatan. Guru jalankan ujian kendiri COVID-19. Jangan risau, kami tak akan jalankan ujian ke atas pelajar yang tidak dapat kebenaran. Kat sekolah nanti ada satu borang, ibu bapa akan dibekalkan borang kebenaran untuk ujian COVID-19. Itu ujian saliva test lah. Kalau benar kan baru kita buat. Sekiranya ibu bapa tak benarkan, ada pelajar bergejala, kita akan call ibu bapa datang ke sekolah untuk ambil anak terus lah. Ibu bapa akan bekalkan dengan kit tu dan buat ujian. Ini dia punya, jika positif, kita akan hubungi ibu bapa dan maklumkan pada PKD tindakan susulan. Tindakan susulan adalah daripada PKD, bukan daripada sekolah. Sama ada nak bawa ke hospital, klinik ke, itu adalah arahan PKD lah. Jika negatif, hubungi ibu bapa untuk dia baru peluang pulang. Walaupun pelajar ini negatif ujiannya, tetap kita sudah buat pulang sebab dia ada simptom, ada gejala. Kita jalankan kepada pelajar yang bergejala je lah. Jangan ibu bapa terkejut pula kita call, puan minta tolong ambil anak puan tak sihat, bergejala hari ni. Walaupun negatif. Jadi saya minta kerjasama ibu bapa, kalau pihak sekolah call, cepatlah datang untuk ambil anak. Kadang-kadang kita bimbang pelajar ni dia bergejala tapi dia negatif, tapi mungkin dia lambat positif pun ada kes. Okey, teruskan. Laporan kes positif, murid lapor kepada guru kelas, ibu bapa isi borang GF. Okey, ni sekiranya ada pelajar yang positif, anak duduk kat rumah positif, maklum pada guru kelas, kita akan bekalkan ibu bapa dengan satu Google Form COVID-19 sekolah punya. Isi saja Google Form tersebut, kita akan buat laporan ke APDM, ke jabatan. Sebenarnya tindakan PPD akan kita ambil lah. PKD juga akan dimaklumkan. Tapi sekarang ni kita tahulah, kalau pelajar tu tak teruk, dia kuarantin kat rumah lah. Dan ibu bapa lepas tahu anak positif, yang biasa, kena declare dekat dalam MySejahtera untuk dapatkan tarikh kuarantin, dan tarikh tersebut bagi kat cikgu supaya cikgu boleh tagging sebagai cuti kuarantin dan pelajar tidak dianggap sebagai ponteng sekolah. Pastikan isi borang MySejahtera supaya tarikh dia keluar je warna merah, bagi tarikh bawah tu kita akan tagging pelajar sebagai tidak inilah cuti kuarantin lah. Tapi kandai kata pelajar cuma bergejala tetapi tidak positif, dia tak akan naik kat situ. Nasihat saya, bawa anak ke klinik untuk dapatkan MC, dan MC tu bagi. Sebab dulu bergejala kontak rapat kita akan dapat tarikh juga, tapi sekarang banyak yang dia negatif tapi dia kontak rapat. Itu tak akan diberikan tarikh untuk kuarantin lah. Tapi nasihat saya kalau macam tu, klinik untuk dapatkan MC lah. Ini pelajar ni tak apa sihat. Okey, teruskan. Okey, penutupan sekolah. Kalau ingat, tak pasti saya. Tahun lepas kita ada tutup sekolah selama seminggu. Sebab banyak kes, setiap hari ada kes positif, kes positif. Okay. Jika kes positif semakin bertambah, saya selaku JPKM akan laporkan kepada PKD. Saya sentiasa hubung dengan doktor di PKD untuk dia buat siasatan ke atas sekolah sama ada sekolah ni selamat atau tidak. Tahun lepas, pada awal ni kita tak tutup sekolah sebab jangkitan tu di luar. Pelajar dapat jangkitan di luar. Sekolah akan ditutup sekiranya jangkitan tu di dalam dan telah merebak ke warga sekolah. Itu sekolah akan ditutup. Kalau ada kes dalam kelas itu saja akan ditutup. Sekolah tak.
sekolah akan tutup bila kes kelas tu dah merebak ke kelas-kelas lain, itu pun atas nasihat PKD, bukan atas nasihat JPN. Pengarah pun tak ada kuasa tutup sekolah. Jadi kalau ada isu terlampau banyak kes kat sekolah, jangan ibu bapa cakap, cikgu ni takkan tak peka kenapa tak tutup sekolah lagi, banyak kes. Sebenarnya kita sentiasa desak PKD supaya tutup sekolah kalau banyak kes. Tapi macam mana pun arahan sebut daripada PKD. Jadi datang bawa siasatan, dia tanya macam-macam, dekat 2 jam barulah dia bagi notis tutup sekolah. Okey, teruskan. Okey, ini adalah program imunisasi 5 hingga 12 tahun. Ini perkara yang hangatlah. Menteri Kesihatan kita pun cakap perkara ini. Dia menggalakkan. Tapi saya selaku guru di sekolah, saya pun tak boleh cakap mesti ambil. Saya tak boleh cakap perkara tersebut. Cuma saya boleh bagi tahu apakah itu program imunisasi untuk COVID ni. Kiranya ibu bapa rasa sesuai, bolehlah untuk anak. Yang pertama, melindungi anak-anak daripada penyakit teruk dan kematian akibat COVID-19. Kedua, membolehkan sekolah beroperasi dengan selamat. Pelajar ni semua dah divaksin. Ketiga, mengurangkan risiko jangkitan. Meningkatkan liputan vaksinasi dalam populasi Malaysia bagi meningkatkan imuniti kelompok. Saya rasa benda ni sama dengan imunisasi yang orang dewasa ambil lah. Dia faktor-faktor penyebab dia. Pelajar yang terlibat adalah umur 5 hingga 12 tahun. Semua dah vaksin. Cuma dos dia sedikit. Sekarang ni di peringkat sekolah akan disediakan senarai, kita akan collect data untuk arahkan ibu bapa bawa anak untuk divaksin. Tetapi kalau ibu bapa rasa lambat nak pergi sendiri, boleh juga walk in sendiri di mall. Ada, boleh disediakan. Boleh walk in kat sana. Ataupun boleh daftar anak di My Sejahtera untuk divaksin, akan dapat tarikh. Itu sahaja daripada saya. Okey, Cikgu Fadlina. Kita buka kepada soalan lah. Okey, kalau ada soalan, saya serah kembali kepada Cikgu Fadlina. Okey. Mimi Aimi. Kita pergi sorang-sorang. Okey, siapa dulu? Mimi Aimi. Okey, Mimi Aimi ni. Siapa Mimi Aimi? Okey, Mimi Aimi. Okey, Assalamualaikum cikgu. Ya, tuan. Saya nak tanya tentang yuran tu bagaimana cikgu? Bila boleh start bayar? Okey, terima kasih. Tuan, soalan dia pasal yuran. Okey, yuran. Banyak sekolah yang dah kutip sebelum lagi buka sekolah. Ada yang dah buka sekolah, pada buka sekolah pun dah kutip. Tapi saya ni memikirkan berapa baru saja beli baju sekolah, baru beli buku. Jadi saya anjak akan tarik yuran tu bila buka sekolah nanti. Mungkin gaji seterusnya barulah kita jalankan kutipan yuran. Jangan risau, yuran tak lebih RM100 pun. Kalau ada lebih pun tahun satu lah, banyak sikit kena bayar. Yang lain tak ada, rendah saja. Jadi jawapan dia lepas buka sekolah nanti kita akan bagi makluman pasal yuran. Okey. Menjawab tak tuan? Okey. Baik cikgu, terima kasih. Okey. Ada soalan lain? Boleh raise hand pun boleh juga. Ada soalan lain yang mungkin saya terlepas pandang, mungkin ibu bapa ada nak bertanya dalam WhatsApp tu, mungkin saya boleh jawab kat sini. Ada yang bertanya tentang baju sukan di kedai buku. Okey. Puan Zana, kejap saya jawab soalan Cikgu Ustaz Mazuki tadi. Di kedai buku, baju sukan. Okey, baju yang sukan sekolah bukan baju yang warna-warni tu, baju sukan sekolah. Okey. Berkaitan dengan kedai buku ni, saya minta maaf. Saya daripada pihak sekolah minta maaf berlaku saya nak cakap tak berapa selesa lah ibu bapa membeli buku pada ni, sebab saya berurusan dengan kedai luar, bukan pihak sekolah. Kalau zaman dulu kita ingat yang buka kedai buka sekolah ni koperasi sekolah. Yang jual barang-barang tu cikgu. Jadi senang cikgu kawal.
Tapi ini bila pembekal luar, orang kedai luar, kita susah nak kawal perkara tersebut. Jadi saya sentiasa berhubung dengan kedai buku untuk dia cukupkan barang-barang, prepare pekerja cepat, saya tak nak sangkut lama-lama, parent beratur lama-lama. Berkaitan dengan baju ni pun saya dah maklum kepada kedai buku untuk sediakan segera. Saya minta supaya cukupkan untuk terutama tahun 1 lah, sebab tahun 1 memang tak ada baju ni. Saya minta dia banyakkan baju untuk yang kecil-kecil untuk pelajar tahun 1 lah. Perkara ni kita maklum dan kita dah maklum ke kedai buku dah. Kita maklum kedai buku. InsyaAllah dia akan sediakan segera. Okey, ni ada soalan daripada Encik Ahmad. Kelas yang dah keluar terus bagi balik cikgu, tak perlu tunggu semua kelas. Okey, pelaksanaan ni memang begitulah. Bila waktu balik tu sampai je, pelajar kelas tu jalan. Tak ada kata kita kumpulkan tahun 1 semua bergerak tu, tak ada. Kita memang nak elakkan pergerakan dan kumpulan yang besar. Memang kita akan gerakkan ni. So kelas 1B dah keluar dulu, jalan dulu. Tak ada kita tunggu sampai semua sekali. Memang okey. Suara tak dengar. Dengar tak suara saya dengar? Oh ni tadi mungkin tadi. Okay, ada soalan lain? Tadi ada Encik Zana, Puan Zana. Amzana ni. Ada raise hand. Ya Puan? Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Ya Tuan, dengar. Saya nak tanya berkenaan dokumen pendaftaran anak macam surat beranak, salinan MyKid apa semua tu. Kalau ikut kan saya tak, masa saya datang ke sekolah tempoh hari, sekolah kata nanti baru hantar. So macam mana dia punya nak serahkan dokumen tu semua tu? Okey. Masuk dengan borang pendaftaran. Okey. Pada awal ni memang kita minta supaya hantar ke sekolah lah, print dan hantarkan dan maklumat-maklumat semua. Jangan risau. Kita dah maklumkan sebelum ni, kalau sekiranya tak bawa, tak hantar lagi, boleh hantar bekalkan pada anak, minta anak bagi kat guru kelas. Cara dia senang. Dah masukkan dalam beg anak pagi tu, WhatsApp guru kelas, Puan, anak saya bawa maklumat hari ni. Tolong ambil kat beg dia. Jadi cikgu akan ambil. Sekarang pelajar tahun 1 takut dia tak terhantar kat cikgu kan. Jadi bagi tahu guru kelas dia kan, tolong ambil kat anak saya. Boleh yang tu Jadi tak adalah ibu bapa kena datang ke sekolah semata-mata nak hantar borang tu kan. Kalau tak ambil anak, suruh cikgu ambil. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, untuk Puan saya tak tahulah nama ni, Madjani. Kalau ibu bapa yang bekerja untuk balik sekolah tu, kalau lambat cikgu pegang dulu terutama tahun 1. Okey, untuk balik ni, kita tak galakkan ibu bapa ambil lambat lah. Jangan lambat sangat lah. Sebab apa, pelajarnya akan terdedah dengan pelajar-pelajar yang lain terlampau lama. Dalam kelas ada SOP, tapi waktu menunggu tu, kita memang suka nak jaga SOP ni kerana padat sangat tempat tersebut. Jadi kita galakkan ibu bapa ambil awal lah. Kalau lewat tu jangan lewat sangat lah untuk ambil anak, sebab tahun 1 ni dia kesian dia lama-lama tunggu kan. Boleh lewat sikit tapi jangan lewat sangat lah. Cikgu memang ada, tapi bila dah terlampau lama tu, dalam pukul 1 beberapa minit kita akan tutup pagar dan pelajar akan dikerahkan, dia letakkan di pondok guard. Di belakang pondok guard tu ada kursi meja, pelajar akan duduk situ, jadi boleh ambil anak kat situ lah kalau sekiranya terlampau lambat. Okey. Puan Yanti Mamat. Ada angkat tangan. Puan Yanti Mamat. Ada lagi Puan Yanti Mamat. Cikgu Faizal. Ya, saya. Kita bagi laluan pada Ustaz Mazuki, ada sedikit maklumat yang nak disampaikan. Boleh. Okey, kita bagi pada laluan Ustaz Mazuki. Ustaz Mazuki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sedikit laluan untuk menerangkan tentang program Panitia Pendidikan Islam ya. Untuk Panitia Pendidikan Islam, kita ada program yang dijalankan peringkat sekolah lah. Semua sekolah ada program daripada kementerian iaitu JCOF. J itu maksudnya Jawi, Q tu ada Al-Quran,
A itu adalah bahasa Arab dan F itu adalah fardu ain. Di mana penekanan kepada murid-murid ini, 3 penekanan utamanya kita nak membentuk pelajar-pelajar kemenjadian murid ini daripada darjah 1 hingga darjah 6. Yang pertamanya Al-Quran lah. Maka akan ada kelas tasmi' yang dipanggil tasmi' ataupun mengaji lah. Mana digalakkan murid-murid ini walaupun dia mengaji di sekolah hanya 2 kali seminggu, tapi kalau boleh bapa hantarlah anak-anak mengaji di rumah lah, supaya anak-anak dapat cepat membaca Iqra' dan Al-Quran. Yang kedua tentang solat ataupun fardu ain tadi, penekanan pihak jabatan dan kementerian telah tentang solat, di mana kalau sebelum PKP dulu kita ada buat program pada hari Sabtu 2 kali setahun, itu camp based dari solat, yang mana kita nak didik anak-anak ni tentang solat. Kalau tahun 1 kita mulakan dengan amali wuduk lah, mana kita ajar anak-anak kita tentang amali wuduk, pastikan dia dapat mengambil wuduk dengan betul dan melakukan solat dengan betul lah. Maka program ini biasanya akan diadakan pada hari Sabtu 2 kali setahun. Jika dibenarkan pada tahun ini, apabila kita masuk fasa endemik, dijalankan program ini, insya-Allah saya harap ada sokongan daripada ibu bapa untuk memastikan anak-anak dapat hadir pada program camp based dari solat tersebut. Okey, dan yang ketiga tumpuan utama kita ialah tentang tazkiyah. Bila anak-anak dah pandai mengaji, dah boleh solat, insya-Allah mudah-mudahan segala ilmu yang didapat dalam kelas akan membentuk tazkiyah pelajar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap program yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam mendapat sokongan daripada ibu bapa, terutamanya mulai daripada darjah 1 hinggalah ke darjah 6. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Ustaz Marzuki. Cik Faizal, saya akan tayangkan untuk memperkenalkan guru-guru tahun 1. Saya minta dia orang berucap, tapi dia orang tak nak, malu. Okey, tak apa. Tayangkan gambar je biar korang kenal murid Saya tahun 1 ni kan. Okay. 7 orang guru, 7 kelas, 7 orang guru kelas. Itu 7 orang guru kelas kita semua nampak macam tu lah. Sama mesra semuanya. Okey, kita dah sampai ke agenda lain-lain sebenarnya. Jika ada ibu bapa atau guru nak sampaikan maklumat tambahan, boleh utarakan. Cikgu Faizal ada 2 kali parent tanya tentang kelas DLP dan bagaimana pemilihan kelas DLP. Okey, untuk DLP ni sebenarnya ni kurikulum punya. Saya pun tak berani jawab, takut salah jawab. Tapi pada hemat saya lah, kalau saya tak silap, pelajar yang berkemampuan untuk menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris ya, diutamakan lah. Pelajar tu dia bahasa Inggeris dia bagus dan TP tahap penguasaan dia pun tinggi. Dia akan ditempatkan di kelas 1G lah. Kebanyakannya pelajar-pelajar di 1G ni, kebanyakannya dia TP-nya 4 ke atas. Dia tak ada 1, 2 tak ada. TP ni tahap penguasaan lah untuk pengetahuan semua.
tahap penguasaan 1 hingga 6. Paling tinggi 6, 1 sampai 6 lah. Jadi kalau 1, 2 tu dia belum mencapai tahap minimum. Yang 3, TP3, tahap penguasaan 3 dia mencapai tahap minimum. TP4 tu lebih tinggilah sampai TP6. Seeloknya pelajar ni dia TP4 ke atas lah. Jadi untuk pelajar-pelajar yang nak masuk kelas DLP ni kebanyakannya dia berada di 4 ke atas, tahap penguasaan 4 dan ke atas. Barulah kita akan tawarkan dia ke kelas DLP. Tapi kita tawarkan, kiranya ibu bapa rasa cakap tak naklah cikgu, saya nak kekalkan anak saya belajar sains dan mat dalam bahasa Melayu. Dia boleh kekal di kelas lama dia lah, tak ada dipindahkan. Sebab itulah akan berlaku pergerakan, terutama kelas 1G, pelajar tu kalau katakan dia tak nak DLP, dia akan dipindahkan ke kelas-kelas lain. Jadi ibu bapa akan nampak pergerakan kelas kat situ, ibu bapa akan belajar dan itulah pergerakan pelajar DLP. Bukan kita streaming pelajar ni kelas pandai ke kelas tak pandai, tak ada. Okay, saya harap menjawab untuk soalan tu. Satu lagi soalan apa tadi Ustaz? Cik Faizal, ada parent tanya hari pertama sekolah bawa buku tulis berapa banyak? Okey, untuk soalan ini, hari pertama bawa buku tulis berapa banyak, ini boleh tanya guru kelas. Sebab dalam grup kelas tu ada guru kelas, ada guru mata pelajaran. Itu ditetapkan oleh guru mata pelajaran sendiri. Saya pun tak dapat nak tetapkan sebab saya cuma jaga kebajikan pelajar lah. Itu boleh tanya sebab tak sama, ada guru yang nak pakai, okey saya nak pakai satu buku, saya nak pakai satu buku aja. Jadi tak sama. Tak dapat nak tetap lah. Jawapannya boleh tanya guru kelas dan guru subjek di dalam kelas. Boleh tanya guru, cikgu apa banyak buku nak pakai cikgu untuk bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu ni kan. Saya bekalkan anak saya. Tak adalah pelajar ni bawa semua buku tulis. Saya boleh tanya dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Ada yang lain? Assalamualaikum Cikgu Faizal. Maaf saya mencela. Kalau boleh boleh. saya jelaskan tentang bawa buku pada hari pertama tu. Okey, boleh. Cikgu apa ni? Cikgu Aminah. Cikgu Aminah. Okey, terima kasih Cikgu Aminah respon. Okey, silakan. Okey, kalau pelajar tu pelajar tahap 2, bawa buku ikut jadual seperti biasalah. Okey, manakala bagi pelajar tahun 1, selama 4 minggu bermula 21 Mac, pelajar-pelajar tahun 1, diorang akan ada minggu transisi. Okey, so sepanjang 4 minggu ni hanya bekalkan sebuah buku sahaja, garis merah biru dan pastikan alat tulis lengkap termasuk warna, gunting dan juga gam. Itu sahaja. Yang lain tak perlu. Saya harap menjawab dan jelas. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Aminah. Saya lupa ada program transisi untuk tahun 1. Jadi itulah alat barang-barang yang kena bawa lah. Okey. Ada soalan lain. Puan Yanti Mamat tadi. Puan Yanti Mamat ada angkat tangan. Puan Ratifah. Boleh cakap. Boleh cakap. Pemakaian tali leher wajib. Sekejap Ada soalan dekat sekejap Okey, saya pergi kepada kejap Cikgu Farina yang tali leher tu. Ini pasal COVID-19. Jika ibu bapa positif COVID-19, adakah murid perlu dikuarantin sekali sebab tinggal satu rumah? Okey, ini isu yang tak sudahlah kita. Sebab apa? Pergerakan dia diademik. Diademik ni maksudnya sentiasa berubah-ubah arahan. Kalau dulu ibu bapa kuarantin dan tinggal rumah, memanglah anak tu akan, ibu bapa positif, confirm anak tu akan dikuarantin sekali tinggal rumah. Tapi sekarang ni arahan PKM, sekiranya tiada bergejala, pelajar dibenarkan untuk pergi sekolah. Tapi itu arahan PKM lah. Tapi bagi saya, jika dah tinggal serumah tu, mungkin pelajar tu belum nak positif je. Kerana pelajar ni dia tak ada simptom, tak ada apa. Dia sihat je, tapi dia positif. Jadi seeloknya nasihat saya lah, cadangan saya, pelajar tu kalau dia bersimptom, tak payah pergi sekolah. Kalau dia tak bersimptom, boleh pergi sekolah. Itu jawapan saya lah. Itu jawapan KKM tu. Tak dapat saya nak bagi jawapan lain. Okey, untuk tali leher. Untuk tali leher, kalau ikutkan dulu memang kita wajibkan pakai dulu. Tapi sejak pandemik ni, kadang-kadang ada pelajar yang datang dengan tak pakai baju uniform pun. Tak pakai uniform. Ada yang pakai. Tapi
untuk tali leher ni boleh rujuk dekat grup kelas, nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa kesesuaian tersebut. Tapi kalau ada pakailah. Kita akan bagi maklumat itu dalam grup kelas dari semasa ke semasa tentang pemakaian. Sebab pemakaian ni kita tak boleh cakap mesti pakai, nanti jadi masalah nanti. Sebab apa pihak kementerian cakap ada kelonggaran. Jadi saya tak apa nak cakap wajib lah sebab keadaan sekarang ni. Okey, Puan Encik Latifah tadi ni, Latifah. Ni ada angkat tangan ni. Ada angkat tangan. Okey, makluman sikit ni cikgu dah bagi Ada cikgu bagi, buku teks akan diserah selepas selesai program transisi. Guru kelas akan maklumkan dari masa ke semasa dalam grup kelas anak-anak lah. Jangan ibu apa terperanjat, anak saya tak dapat buku teks lagi, kakak je dah dapat. Tak, lepas habis program transisi baru dapat. Program transisi berjalan selama sebulan, betul ke? Cikgu Fadlina? 4 minggu. 4 minggu sebulan. Lepas tu barulah pelajar diberikan buku teks. Ada program khas kat situ. Pelajar ni tak ada belajar terus lah, dia akan ada transisi. Okey, Encik Latifah. Ya, Assalamualaikum cikgu. Ya tuan. Saya Tommy Latifah. Betul-betul saya baca nama kat situ nak panggil tuan, nak tahu nama apa. Ya, Okey, saya tuan. nak tanya pasal beli buku tadi. Ya. Tadi saya beli buku tahun 1 je tu. Garis merah dengan biru tak ada. Jadi tadi lencana tak ada. Macam mana tu cikgu? Tak apa tuan. Tuan dah bagi makluman kat saya akan kejar kedai buku ni untuk adakan benda tu. Sebabnya sepatutnya dia adakan benda tu. Saya dah maklum kat dia. Sebab apa memang saya maklum kat dia, pelajar memang akan beli. Sebab apa kedai buku ni bukan macam buka kedai dekat mana tempat lain, semua orang walk in, memang pelajar akan beli. Saya dah maklum kat dia dah, semua pelajar satu. Tapi saya dah take note dan rencana dengan buku garis 1 tadi, saya akan maklumkan balik pada. Tapi cikgu lagi satu nak tanya. Ya. Tapi tadi ada yang cikgu tu cakap 4 minggu awal ni kena bawa buku garis merah dengan biru tu kan? Ya. Tapi kalau tak ada buku, kita nak gantikan buku apa tu? Cikgu Aminah boleh jawab tak sebab ni program transisi lah Cikgu Aminah? Perlu tak Baik, buku? boleh. Kita memang menggalakkan murid menggunakan buku garis merah biru tu sebab kita nak ajar budak tulis kod line. Okay, kalau kata dekat kedai buku tu dah tak ada stok, tuan-tuan beli saja sebuah buku garis merah biru di kedai luar. Satu buah saja untuk 4 minggu ni. Boleh? Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Aminah. Okey, sama-sama. Terima kasih tuan bertanya. Ya, sama-sama. Okey, ada soalan kita. Kalau ada soalan, buka aja mic tu boleh cakap, tak ada masalah. Cuma kita bagi pilihan kurang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam tuan. Macam saya ni, saya bawa positif pagi tadi. Okey. Macam mana kalau anak saya tu? Okey, macam saya cakap tadi lah saya tak boleh bagi jawapan lain tau. Jawapan yang KM bagi sekiranya kontak rapat tidak bergejala, dia boleh hadir ke sekolah. Boleh. Tidak bergejala boleh hadir ke sekolah. Sebab saya dah buat test anak saya. Dua-dua negatif lah. Yang saya boleh cakap, pelajar ni tidak bergejala, dia boleh ke sekolah. Saya tak boleh cakap Cuma yang bergejala je lah yang tak boleh. Ya, yang bergejala tak lagi sekolah. Maksudnya dia dah kontak rapat, kemudian dia batuk, dia demam, walaupun dia tak positif, tak boleh hadir sekolah. Cek test dia negatif, tapi dia batuk, tak boleh sekolah. Kalau dia negatif dan dia tak ada simptom, tak ada gejala, boleh ke sekolah. Okay, terima kasih. Sama. Ada lagi? Cikgu Amazana, saya apa di sana? Kita ni. Assalamualaikum. Okey tuan. Ya puan. Saya nak tanya yang tentang kelas DLP tu, dia ada apa-apa ujian? Ujian? Okey. Ini banyak lebih kepada kuliah ni. Soalannya.
Okey, ada tak cikgu kuri dan cikgu mata pelajaran yang boleh jawab soalan ni? Sebab ni kuri ni tak berani jawab, tak jawab. Saya rasa cikgu yang boleh jawab kelas. Kalau tak ada saya Ah, jawab je. Cikgu Faizal, saya cuba. Ya, Cikgu Aminah. Kalau kita ikutkan pengalaman yang sebelum-sebelum ni, kita tak ada buat apa-apa ujian untuk masukkan ke kelas DLP ni. Rasanya keputusan tu memang sepenuhnya diberi kepada pihak ibu bapa untuk anak dia tu masuk ke kelas DLP tu lah. Macam tu. Cikgu boleh tawarkan macam cikgu saya cakap, tapi still keputusan adalah pada pihak ibu bapa, sebab ibu bapa je yang kenal anak dia bahasa Inggeris dia macam mana, macam tu. Sebab kelas DLP ni, Math dengan Sains dia akan dalam bahasa Inggeris dan murid akan kekal dalam kelas tu sampai habis sekolah. Tak boleh tukar, tak boleh keluar. So kena fikir betul-betul, kalau rasa anak mampu boleh bawa, dan boleh duduk dalam kelas DLP tu lah. Oh, okey cikgu, kiranya Puan mute tu Puan, tak dengar. okey, kiranya kalau macam saya nak anak saya berada terus di dalam kelas ELP tu, so tu kena maklum pada guru kelas ke ataupun macam mana? Okey Puan, macam ni. Untuk kelas DLP, guru akan tawarkan kepada ibu bapa untuk masukkan anak di kelas DLP. Guru berpandangan pelajar ni sesuai untuk kelas DLP dan kita akan tawarkan. Dan ibu bapa bolehlah terima tawaran tersebut ataupun menolak. Tetapi macam Puan memang nak anak kat kelas DLP, boleh maklum kat cikgu. Dan cikgu bolehlah noted yang anak Puan ni berminat. Kita akan tengok anak Puan macam ni. Kalau rasa sesuai, kita masukkanlah. Kalau Puan nak masukkan pun tapi anak mungkin tak okey untuk masuk kelas pun tak okey juga. Puan boleh bagi cikgu, saya kalau boleh anak saya nak masuk kelas DLP. Tapi kita akan tengok pantau dengan pelajar sesuai. Okey, terima kasih. Sama. Cikgu Farina sampai pukul apa kita? Sebab saya nak tengok nak kawal soalan ni. 10.30 ke? Atau kita open ni soalan ni? Sekarang dah 10.15. Kita pulang pada Cikgu Faizal lah. Okey, kalau macam tu saya buka kepada soalan lagi, beberapa soalan. Kalau ada soalan. Okey, cikgu nak tanya ya. Ya tuan. Assalamualaikum cikgu. Salam tuan. Saya ni anak pertama sekolah masuk sekolah rendah. Saya satu. Jadi macam tahun-tahun sebelum ni kan pernah tengok yang kelonggaran beberapa teman yang tahun ni memang tak ada boleh kelonggaran untuk tengok atau teman ke macam mana budak sekolah tu tak boleh hantar sampai pintu pagar sekolah terus lepaskan bagi cikgu Okey tuan. Untuk soalan ni sebenarnya bukan tahun ni je. Tahun sebelum ni macam tu juga. So sejak PKP ni, sejak COVID ni datang, memang tak dapat benarkan ibu bapa masuk langsung. Dulu ibu bapa dibenarkan 3 hari, kadang seminggu pada kawasan sekolah kan. Tengok anak, teman anak, kadang ibu bapa kat kantin, kat limat, ibu bapa bersama kat tingkap pun parent ada kan. Sekarang tak boleh. Bukan kata itu. Kalau yang lepas, guru besar saya, sampai orang tak ais pun tak bagi hantar dalam. Mengangkatlah ais daripada pintu pagar tu sampai ke kantin belakangan ni. Ngeluhlah orang kantin. Sampai tahap tu. Jadi memang tak boleh kita benarkan untuk ibu bapa masuk. Jadi ibu bapa hanya hantar pagi tu hantar dan dia masuk sekolah terus balik lah. Ya, macam itulah keadaannya. Sebab kelas pun jauh ke dalam. Kalau kelas kat dekat pintu pagar boleh kita jengah kan. Memang tak dapat dah. Tak mak lah tuan keadaan lah tuan. Kita pun kalau boleh nak libat ibu bapa tak dapat. Okay, faham. Baik. Okay. Ada soalan lain tak? Ya, ada. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan balik, pelajar tahun 1 ni yang baru daftar ni takut kita hantar lepas sekolah uruskan. Dia balik sekali dengan tahun 2 ke? Maksudnya budak darjah 2. Kan dia daftar hari first day ni. So dia balik sekali dengan budak darjah 2 ke? Tunggu di hadapan tempat biasa tu. Okey. Macam tadi saya bagi tahu, dia punya jadual ni balik dia balik berperingkat. Berperingkat maksudnya tahun 1 balik dulu, kemudian baru tahun 2 balik. Kalau puan lambat balik, dia akan menunggu kat situ, bukan kata dengan tahun 2, dengan tahun 6 pun dia tunggu sekali ke depan tu.
Tak apa sebab saya bekerja. Jadi ada bas dia akan ambil. Kalau dia kata macam tu, maksud dia nanti dia tunggu sekali kakak dia lah. Yelah, kalau dia naik bas, kalau pelajar yang naik bas ataupun van, biasa kita akan asing pelajar ni. Okey, kita panggil, okey, ni van mana ni? Kita kompos letak. Supaya van tu sampai, pelajar ni kita lepaskan. Tak nak ada pelajar yang leka borak kan, baik van dah sampai, dia pun tertinggal. Jadi kita akan kompos dekat satu pondok tepi tu, asingkan ni pelajar ni van yang ini, ni bas yang ni, kita asingkan siap. Dia akan duduk dengan abang kakak dia sekali lah yang naik van ni. Sebab van ambil sekali jalan. Van ada kampung satu dia kan. Jadi dia tunggu kakak dia lah. Okey, terima kasih. Sama. Lagi tak? Saya ke beberapa soalan kalau ada. Saya lebih suka ibu bapa tanya, kalau tak ada nanti dekat dalam grup nanti tanya cikgu lagi kan. Kadang cikgu saya tak dapat nak jawab soalan tu, soalan ibu bapa. Sebab bila tanya kat dalam grup, cikgu akan tanya saya balik. Saya kena tunggu jawapan saya, lambat. Lebih baik tanya saya jawab tu kat sini. Ada soalan tak? Ada tanya pasal grup kelas. Sebenarnya grup kelas tahun 1 telah diwujudkan dah 2 minggu dah. Ada ibu bapa yang tiada dalam grup, boleh boleh tarik saya di KSIB, grup KSIB. Boleh, type kat sini tak apa. Type je nama. Tapi janganlah nama telefon kan share pula kan. Boleh cari kat grup KSIB lah. Cikgu nak tanya yang borang yang cikgu cakap tadi tu, yang kalau anak ada sini, kat mana saya nak dapat borang tu? Okey. Kalau anak ada, kalau katakan tuan positif, anak tu dapat. Tapi anak tak ada sistem kan. Tak perlu isi apa orang. Tak perlu isi. Kita akan bagi GF sekiranya anak tu positif ataupun simptom. Kena maklum dengan guru kelas. Guru kelas akan sharekan GF tu pada tuan. Kalau anak tu positif, kita bagikan borang. GF tu tuan isi lah. Okey. Okey. Sama. Cik Hurul Azmi. Ada tak ada? Ada tak ada? Lagi tak soalan? Cikgu Faizal, ada seorang lagi tu, Puan Amira Sofia. Dia bertanya kelas DLP ni baru tahun ni buat ke? Okey. Kelas DLP bukan baru tahun ni buat. Sebenarnya Bukit Rambai first kelas DLP yang dia buat sekarang ni, pelajar tu dah tahun 6 dah. Betul Cikgu Aminah? Tahun 6 kan? Pelajar dah tahun 6 dah sekarang ni. Itu yang ada lah. Kemudian Bukit Rambai tak buat kelas DLP. Tahun 5 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 3 tak ada, tapi tahun 2 ada balik. Tahun lepas, tahun 1 tahun lepas dah kita dah mula buat dah. Pelajar tu pada tahun 2 sekarang. Dan tahun 1 yang akan masuk ni juga ada kelas DLP. Maksudnya kelas DLP yang ada sekarang ni, tahun 1 yang akan kelas DLP, tahun 2 dan tahun 6. Dan seterusnya setiap tahun akan ada kelas DLP. Satu kelas saja untuk Bukit Rambai. Ada sekolah yang buat satu sekolah tu DLP. Ada juga macam sekolah-sekolah yang dia minta lah, PIBG dia minta. Dan kita satu kelas. Okay. Kat situ Cikgu Kaya ada sharekan link untuk ibu bapa boleh join group Telegram ibu bapa dan guru di link bawah tu. Ada cikgu saya sediakan link tu, boleh masuk link tu, boleh join Telegram, mungkin dari situ bolehlah masuk ke grup kelas. Kalau katakanlah tak dapat nak hubung cikgu ni, tak dapat nak bagi nombor telefon, saya tak ada dalam grup, telefon aja pihak sekolah supaya kita boleh kerani saya akan ambil maklumat nama anak dan juga nombor telefon yang nak dimasukkan ke dalam grup. Pun boleh juga. Telefon di sekolah. Nombor telefon sekolah 01 06 335 3262. Nombor telefon sekolah lah. 6 335 3262. Ada type kat situ. Itu telefon sekolah. Kalau di sekolah bagi tahu anak saya tak ada dalam grup lagi ni. Ni nombor saya, ni nama anak saya, ni kelas anak saya. Jadi dia akan pass kat cikgu, cikgu akan ambil masuk dalam grup lah. Tu choice lain lah kalau tak dapat cari cikgu kan. Okay, last soalan mungkin.
Last soalan sebelum kita tutup. Ada? Tak ada, saya kira tak ada Ada, sekejap. Kelas cikgu, boleh tanya? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, yang untuk kelas DLP tu, dia punya proses pembelajaran untuk matematik dan sains tu bahasa ke ataupun memang fully English? Dia macam ni. Dia bahasa itu adalah digunakan, dia punya kaedah belajar tu bahasa Inggeris. Dia fully English sebenarnya, tapi yang saya tengok buku-buku tu ada yang Dwi juga gunakan. Ada tak cikgu DAP dalam tengok pula DLP? Sebab ni berafiah sekali ni. Cikgu Faizal. Ya, cikgu DLP. Okey. Okey, cikgu Mina. DLP tu dia punya buku teks memang fully bahasa Inggeris. Tak ada dua bahasa. Buku teks dia memang dalam bahasa Inggeris. So kaedah pembelajaran ni pun memang dalam sepenuhnya dalam bahasa Inggeris lah. Ya. Sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, cik. Memang bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa untuk mengajar matematik dan sains. Kadang-kadang puan tengok kat luar ada buku kerja, dia ada buat dua bahasa. Itu yang kerja luar lah. Ada dua bahasa. Okey, baik. Baik cikgu, terima kasih. Ada lagi tak? Saya tengok banyak parent berminat dengan soalan kelas DLP lah. Kita kelas DLP bergantung pada permintaan parent. Kalau ada banyak sebenarnya kita akan tambah kelas sebenarnya. Tapi kalau tak ada satu kelas je lah kita akan on. Terima kasih Cikgu Nurani sharekan nombor pejabat. Nombor saya bagi tu bukan ke tu? Okey, ada soalan lain tak? Kalau tak ada, saya nak akhiri kita punya program hari ni. Assalamualaikum cikgu. Ya, Cik Lan. Saya nak tanya, nama anak saya tak ada dalam list cikgu. Tak ada dalam list? Nama anak apa? Fadina, tengok Fadina. Nur Ridwan bin Komarudin. Nur Ridwan. Bin Komarudin. Tengok Cikgu Fadina ada tak? Nur Ridwan. Ya, cikgu saya semak. Boleh. Sebab ada dekat 200 pelajar ada kelas tahun 1 kita ni. Hari tu anak memang daftar lambat, tapi saya dah pergi PPT buat rayuan, sekolah dah terima. Sekolah dah terima? Sekolah dah terima. Dah ada bagi borang, satu borang tu dah memang dah terima lah. Borang semua dah lengkap lah Dah lengkap. Dah pulang ke sekolah balik dah? Dah pulang ke sekolah. Sekolah tu dia cakap hari 1 hari bulan, lepas tu 1 hari bulan tak ada apa. Dia cakap hari ni kan 19 untuk tahun 1 kan pergi daftar kan. Nama anak tak ada. Ada tak Fad? Nama Ridwan Kamarudin tak ada. Okey. Mungkin dekat pejabat lagi. Okey. Tak apa. Sekarang ni Senin saya akan semak nanti hari Senin nama anak puan ni. Sekiranya ada di pejabat dan dah memang dapat pengesahan daripada PPD, kita akan add on masuk kat dalam kelas dah. Jadi hari Senin ni nak terus pergi macam mana? Nak bawa dia anak tu? Kalau tuan pasti memang nama PPD dah luluskan, boleh datang sekolah. Kita akan masukkan nanti. Okey. Tapi jangan pergi ke kelas lah budak tu, nanti kita akan tarik ke pejabat lah nanti. Nanti kalau masa sampai nanti tuan apa tu anak tu maklum pada cikgu. Yang ini anak belum ada kelas. Kita akan urus. Okey baik. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu, lagu satu soalan cikgu. Okey. Saya cek dalam list nama satu pintar tu, anak saya tu hari tu saya dah maklum pada pejabat sekolah ada pertukaran nama, ada perubahan nama. Jadi saya cek tadi masih nama lagi tu macam mana tu cikgu? Pertukaran nama? Perubahan nama sikit. Tak salah nama ke apa? Salah tulis tak?
bukan salah tulis. Pasal ni anak-anak angkat. Saya boleh review. Okey, ada pasal hari tu saya ada pergi JPN, ada perubahan nama. Okey, tak apa. Okey, macam ni tuan. Kelas berhubung dengan guru kelas, nanti guru kelas akan maklum kepada guru data untuk betul-betulkan nanti. Oh, maknanya saya maklumkan dalam grup je lah. Maklum PM guru kelas tu lah. PM guru kelas tu. Okey, Personal guru kelas. Kadang-kadang benda ni kita tak boleh nak dalam grup kan. Yalah, betul. Lebih baik PM guru kelas akan maklum pada guru data untuk ubah. Okey, baik. Baik. Okey, baik. Sama. Okey, ada soalan lagi tak? Saya tengok dah mula ada yang left ni sebab apa saya rasa dah tak ada soalan dah tu. Okey. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Faina. Ada apa-apa slot dia? Atau saya tutup aja? Tak ada. Cikgu Faizal boleh tutup lah. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi luangkan masa pada hari ini. Saya harap ibu bapa boleh persiapkan anak-anak mental dengan fizikalnya datang ke sekolah dari Isnin. InsyaAllah kami sediakan sekolah yang selamat untuk anak-anak tuan belajar. Kalau adalah cakap sekolah tempat selamat, betul lah. Kami sentiasa ambil berat keselamatan pelajar. Jabatan cakap keselamatan pelajar nombor 1. Jadi yang insyaAllah memang kita jaga. Tapi kalau dah jadi, itu di luar bidang kuasa kita lah tuan. Rendah di atas lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang dah bagi kerjasama malam ni. Ustaz Mazuki, Cikgu Aminah, Cikgu Fadlina dan kepada semua ibu bapa. Sekiranya ada apa masalah, ada persoalan, boleh berhubung terus dengan guru-guru kelas di dalam kelas, dalam grup kelas. Kalau tak dapat lagi grup, boleh telefon sekolah, kamar sekolah. Okay, saya akhiri sesi libat urus kita pada ini dengan tasbih kifara dan juga suratul As. Okay, terima kasih semua. Jumpa hari Isnin depan pagar sekolah je. Okey, baik. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih.